Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ni akak akan sampaikan satu je tau, kisah seram. Di mana kisah seram ni akak petik daripada sebuah blog. Kisah seram kali ni bertajuk Makan Budak. Akak pada awalnya baca kisah ni akak rasa macam makan budak macam mana tu? Kalau korang nak tahu, korang join lah akak sampai hujung kisah ni. Jom korang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Untuk kisah kali ni, sebenarnya kisah ni dialami oleh seorang doktor tau. Kisah ni ditulis oleh Nora pada 1 hari bulan 7 tahun 2010. Kisahnya macam ni. Seorang doktor yang dikenali Dr. Zubir, dia dah lama bertugas di klinik desa yang terletak di sebuah kampung yang terpencil. Dah alah bisa Tegal biasa, Dr. Zubir ni dah tak hairan pun dengan kemunduran yang masih dialami oleh penduduk kampung tersebut. Bahkan Dr. Zubir ni dah rasa sangat bahagia bersama dengan isteri dia, Norlela, gadis kelahiran kampung tu juga asalnya. Norlela ni dia cantik, padanlah dengan Dr. Zubir ni kan, yang memang kacak, putih gebus-gebus macam tu. Norlela dia bertugas sebagai guru di sekolah rendah dekat kampung tersebut. Bukan seorang dua tau, anak gadis dekat kampung tu yang gigit jari, yang terlepas dengan perkahwinan mereka ni. Ramai yang kecewa bila Dr. Zubir ni dia pilih juga Norlela sebagai isteri. Dah nama pun jodoh. Tapi apa boleh buat kan, kalau dah jodoh, jodoh juga. Malah kini Norlela dia dah syarat mengandung anak pertama mereka tau. Dr. Zubir ni dia dah tak sabar nak menanti kelahiran anak sulung mereka. Suatu hari, Dr. Zubir dia terserempak lah dengan Makcik Mun. Makcik Mun ni dia bidan yang dah lama dipinggirkan oleh penduduk kampung dekat situ. Penduduk kampung dah tak guna khidmat dia setelah kehadiran doktor-doktor dekat kampung tu. Pada mulanya, Dr. Zubir ni dia cuba nak mengelak. Tapi Makcik Mun ni beria-ria betul lah menghalang perjalanan dia tau. Stop. Macam tu. Makcik nak cakap sikit dengan doktor ni. Kata Makcik Mun dengan mata dia tu meliar je, seperti mengawasi sesuatu lah. Dia macam takutkan sesuatu pun ada macam tu lah. Ada apa Makcik? Kata Dr. Zubir. Dia cuba berlembut. Padahal dalam hati dia rasa tak senang tau, tak selesa. Bukannya dia tak kenal dengan Makcik Mun ni. Dia selalu dengar pasal Makcik Mun ni. Ramai yang cerita Makcik Mun ni seorang bidan yang ada membela. Macam tu. Malah jururawat dia Zainul dan Asmah ni pernah ceritakan sendiri, mengiyakan pula dengan cerita-cerita daripada orang kampung, bahawasanya Makcik Mun ni bidan yang ada membela sesuatu dekat kampung tu. Dia dengar sendiri daripada mereka-mereka ni. So Dr. Zubir ni dia bertambah-tambah rasa yakin bahawasanya tak boleh jadi ni, dia tak boleh buat main ni dengan Makcik Mun ni. Lepas tu Makcik Mun ditanyalah, anak doktor nanti nak dilahirkan kat mana? Beria tau. Makcik Mun tanya, serius tau. Mendengarkan pertanyaan Makcik Mun tu, Dr. Zubir dia mulalah rasa lagi tak sedap hati. Apatah lagi bila dia tengok Makcik Mun tu macam nak menyelidik pula anak dia ni nak dilahirkan kat manalah, apalah. Kalau tak sempat nak dibawa ke klinik, mungkin di rumah sajalah.
Kata Dr. Zubir, Makcik Mon ni diangguk-anggukkan kepala dia. Sambil tu dia pesan kepada doktor ni. Dia cakap, makcik tahu doktor takkanlah nak panggil makcik ni nak bidankan isteri doktor tu. Maklumlah, doktor sendiri kan boleh menyambut bayi doktor tu. Tapi makcik nak pesan ni, masa Lela nak beranak nanti, kamu mesti letakkan gunting dekat bawah bantal Lela. Cermin dekat dinding kamu letak juga. Lepas tu kamu letak pelepah berduri dekat bawah rumah kamu, bertentangan dengan tempat bini kamu ni nak beranak nanti. Untuk apa semua tu makcik? Tanya Dr. Zubir Tanya Dr. Zubir, dia rasa hairan. Dah siap mengajar pula Dr. Zubir. Dah kenapa Makcik Mon ni? Makcik Mon pun jawablah. Untuk mengalau puaka yang nak makan bayi kamu tu nanti. Tegas Makcik Mon bersama lirikan mata yang begitu garang. Kemudian Makcik Mon tu pun berlari entah ke mana. Tak ada pun dalam kelibat mata Dr. Zubir ni, dia dah tak nampak dah. Laju betul Makcik Mon tu lari. Dr. Zubir terpinga-pinga tau bila melihat Makcik Mon tu berlalu sepantas kilat. Pesanan Makcik Mon tu cuba dihadap. Sebelum ni, dia memang selalu dengar lah cerita tentang puaka makan bayi. Kata penduduk kampung, kejadian puaka makan bayi tu terjadi selepas klinik desa dibuka. Mereka syak lah. Semua ni angkara Makcik Mon. Gara-garanya dia tak lagi dipanggil untuk membidankan orang. Makcik Mon ni dikatakan marah tau. Sebab puaka peliharaan dia ni tak lagi dapat makan dari setiap kelahiran yang disambut Makcik Mon. Sampai mencucuk kali akak bercerita. Sampai je dekat klinik, Dr. Zubir menceritakan pesanan Makcik Mon tu kepada kedua-dua jururawat dia yang akak cerita tadi, Zainon dan Asmah. Mereka berdua ni sama-sama lah bagi reaksi serupa. Sama-sama tengok antara satu sama lain, gelengkan kepala. Jangan percaya. Doktor jangan percaya cakap perempuan tua tu. Dia dah gila. Jangan-jangan semua tu nak memudahkan dia datang makan anak doktor nanti. Maklumlah, dah lama sangat dia tak membidankan orang. Zainun dia cepat je memberikan komen pada Dr. Zubir tau. Betul tu doktor. Tentu-tentu puaka peliharaan dia dah lapar sangat nak makan bayi lagi kot. Sampuk Asmah menyokong kepada kenyataan Zainun tau. Dr. Zubir dia semakin keliru lah. Kalau boleh lah kan, dia tak nak percaya tau pada cerita karut marut macam tu. Tapi tak pula dia nak mengatakan sesuatu sebab dia sedar penduduk kampung tu masih terlalu taksub terhadap perkara tahyul. Dah lah tu, saya malas sangat nak percaya dengan perkara-perkara macam ni. Kalau betul lah Makcik Mon yang buat, kita doakanlah saja biar dia dapat balasan setimpal. Dr. Zubir menutup perbualan tu. Daripada mereka ni mengumpat Makcik Mon, lebih baiklah mereka bekerja, dapat juga pahala daripada dapat dosa kan. Pada sebelah malam tu, Nur Lela tiba-tiba dia mengadu sakit perut. Dr. Zubir dia cuba tenangkan Nur Lela ni. Dia sendiri cuba bertenang tau, nak menghadapi isteri dia ni sakit nak bersalin. Tapi kan, oleh sebab Nur Lela ni dah tak larat sangat, so dia terpaksa ambil keputusan untuk panggil Zainun dan Asmah untuk datang ke rumah dia untuk bantu dia. Tapi malangnya hanya Zainun je yang ada dekat rumah. Asmah ni dah awal-awal lagi dah keluar daripada rumah, tak tahu bila nak balik kan. So tak payahlah nak tunggu, benda dah kecemasan, so panggil yang mana ada je lah. Zainun pun dia bertindak membantu doktor menyambut kelahiran anak Nur Lela. Sementara masa tu Dr. Zubir dia berusaha menenangkan isteri dia tu. Hampir selesai macam tu lah, setengah jam jugalah dia bergelut untuk menyambut kelahiran bayi tu. Akhirnya Nur Lela selamat melahirkan seorang bayi perempuan. Ketika nak memotong tali pusat kan, Zainul dengan Dr. Zubir ni tiba-tiba lah dia terdengar tau bunyi berdecap-decap dari bawah rumah. Macam tu lah mereka saling berpandangan tau dengan dahi yang berkerut. Itik agaknya.
Kata Dr. Zubir, cubalah nak sedapkan diri. Bila dia teringatkan beberapa ekor itik dia yang dia pelihara tu dekat belakang rumah dalam reban tu, dia biarkan bebas pada malam tu. Kebetulan pula kan, mungkinlah bunyi itik lah kot. Macam tu. Shh. Kali ni Dr. Zubir dengan Zainul sama-sama tersentak bila dengar suara seperti seseorang sedang menghalaukan sesuatu. Bukan mereka halau tau, tapi ada seseorang cuba halau sesuatu. Shh, shh. Diikuti dengan bunyi berdecit-decit. Macam mana tu? Lepas tu suasana mulai sepi tau. Sepi sekejap. Lepas tu Zainul pun dia tariklah nafas lega. Lepas tu dia pun ambil bayi tu, dia peluk bayi tu, dukung macam tu kan. Bayi perempuan tu dia nak mandikan, dia nak bersihkan bayi tu dekat bilik air sebab dah selesai potong tali pusat semua, dah settle. Nak bawa lah bersihkan baby tu kan. So Dr. Zubir pula lah, dia mengemaslah perkakas yang dah digunakan. Sambil tu dia bercakap-cakap lah dengan Norella. Mereka berdua ni rasa gembira lah dengan kelahiran anak sulung mereka tu. Dalam-dalam rasa seronok, rasa gembira tu. Doktor, tolong! Tiba-tiba je jeritan Zainul kedengaran tau dari arah dapur. Dr. Zubir pun terperancat lah. Cepat-cepat dia bergegas mendapatkan Zainul. Dia terkejut tau, sebab dia tengok Zainul dah terduduk dekat depan muka pintu sambil peluk erat bayi tu. Muka Zainul tu pucat kesing. Sebelah tangan Zainul tu menuding keluar tau. Suara tu lah yang berbunyi tadi. Macam tu. Apabila doktor ni dia tengok dekat arah yang ditunjukkan oleh Zainul tu, Dr. Zubir ni sendiri dia rasa hampir-hampir nak terjelepuk, hampir-hampir nak pingsan juga tau. Sebab dia dapat tengok satu kepala manusia tanpa badan dengan usus yang memang berjuraian tau, terawang-awang dekat udara sambil menyeringai ke arah mereka, sambil menyebut muka lembaga tu berlumuran dengan darah, dengan lidah terjelirnya dekat luar. Lepas tu mengacah-ngacah pula lagi ke arah Zainul sebab tertarik pada bayi yang dipangku Zainul. Dia sebenarnya kepala tu nakkan bayi tu. Belum sempat pun Dr. Zubir ni buat apa-apa nak halaukan lembaga tu, tiba-tiba muncul seseorang yang tak disangka-sangka. Terkejut tau mereka. Makcik Mun. Teriak Dr. Zubir. Terkejut lah kan. Makcik Mun, betul lah apa mereka cakap ni? Makcik Mun memandang ke arah Dr. Zubir ni sekilas dengan muka yang serius, muka karang-korang. Pada tangan Makcik Mun ni, dia genggam erat sebilah keris 7 lut macam tu lah. Kemudian tanpa menghiraukan Dr. Zubir dengan Zainul ni, Makcik Mun pun meluru ke arah kepala tanpa badan tu sambil berteriak, "Aku dah lama cari kau. Kali ni aku akan pastikan kau tewas." Serentak dengan tu, Makcik Mun dia menghunus keris tadi ke usus yang berjurai tu. Dia sempat lagi menghunus kat situ tau. Lepas tu jeritan kesakitan berkumandang. Tadi kau anjing kan? Sekarang lembaga tu berterbangan melarikan diri dari Makcik Mun dalam keadaan sakit padan muka. Namun Makcik Mun ni tak mahu mengalah. Dia dengan beraninya dia kejar lembaga tu. Dia kejar juga. Nak ke mana kau? Nak lari kat mana kan? Sepeninggalan Makcik Mun tu, rumah Dr. Zubir tu tiba-tiba je diserbu oleh beberapa orang kampung. Baru datang orang kampung kat situ. Dr. Zubir ni, "Mana puaka tu? Mana puaka tu? Kami nampak berbola api menuju ke rumah doktor ni. Mana dia?" tanya Pak Latif. Beraninya Pak Latif ni. Sana Makcik Mun kejar. Dr. Zubir menudingkan jari dia ke satu arah Makcik Mun lari tadi kan. Dalam keadaan yang agak tergetar kat mulut dia. Penduduk kampung ni terkejutlah mendengar nama Makcik Mun disebut. Semakin kuatlah sangkaan mereka ni bahawasanya puaka tu ada kaitan dengan Makcik Mun. Lepas tu mereka pun segeralah bekerja ke tempat yang dimaksudkan, ke tempat yang ditunjuk tadilah. Sampai dekat sebuah pondok buruk tu, mereka ada dengar jeritan nyaring tau dari dalam pondok buruk tu. Tanpa mereka berlengah lagi, tak tunggu apa dah, mereka pun terjah masuk dalam pondok tu. Alangkah terkejutnya mereka tau apabila mendapati Makcik Mun berdiri dengan keris berlumuran darah. Dekat depan Makcik Mun tu kelihatan satu kepala manusia tergolek-golek-golek, menggeletik
kesakitan di atas lantai, bersebelahan dengan satu tubuh manusia tanpa kepala tu korang. Aku dah curah cuka dalam badan manusia keparat ni. Sekarang dia dah tak boleh bercantum kembali dengan tubuh dia. Usaha-usahalah, memang tak boleh cantum. Sekejap lagi kita akan tahu siapa dia puaka yang dah mencemarkan nama baik aku selama ni. Makcik Mun berkata kepada penduduk kampung tau, dia nak bersihkan nama dia. Sedih tau, orang kampung tuduh dia tau. Beberapa ketika lepas tu, semua yang menyaksikan ternganga bila tengok perubahan pada wajah lembaga tu. Dari rupa yang menakutkan, mengerikan, berubah perlahan-lahan jadi wajah manusia. Asmah, jururawat klinik desa mereka, rupanya tak disangka-sangka. Rupa-rupanya selama ni Asmah punya angkara. Dialah puaka yang makan bayi-bayi yang baru lahir kat kampung ni. Oleh kerana tugas dia sebagai jururawat, dia boleh sorokkan kerja terkutuknya tu. Sebaliknya, dia pula yang buat cerita mengata Makcik Mun yang menjadi puaka. Orang kampung boleh pula percaya pada jururawat tu. Kerana itulah Makcik Mun tekad dia nak bongkarkan identiti sebenar si Asmah ni sebagai orang yang banyak ilmu perbidanan. Sekali tengok je, dia dah tahu dah, Makcik Mun dah tahu dah Asmah ni ada mengamalkan ilmu hitam tau. Naluri dia dah dapat rasa tau. Memakan bayi lah supaya sentiasa hidup muda sepanjang masa. Kau nak muda sampai berapa lama, umur kau boleh tahan berapa lama. Asmah licik menyembunyikan identiti dia. Kerana itulah Asmah ni sering menghalang penduduk kampung yang nak melahirkan anak menyediakan barang-barang tajam. Sebab Asmah ni dia nak mudahkan kerja dia. Dia nak menjelma sebagai puaka dan menghisap darah bayi yang baru lahir. Akhirnya malam tu Asmah tewas di tangan Makcik Mun sendiri. Kau jangan main-main dengan Makcik Mun. Sedarlah penduduk kampung bahawa selama ni mereka tersilap menilai. Siasat dahulu sebelum buat tuduhan. Itulah padahnya bila mengamalkan ilmu hitam yang syirik dan kurafat. Macam ni lah akhirnya memakan diri sendiri juga. Nak cantik sekalipun tak perlulah sampai nak menggadaikan akidah sendiri. Walhal kita bukan tak tahu perbuatan tu berdosa besar tau. Salah di sisi agama. Tamakkan dunia, akhirat jangan sampai digadaikan. Sekian, terima kasih. Setakat tu saja story akak pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan sekali lagi, jangan ambil perkara yang tak baik. So korang, kalau korang ada story-story yang ingin dikongsikan, korang boleh DM pada Cengkeh Channel. Sebelum tu korang jangan lupa untuk subscribe channel ni. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.